Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dalam klip video ini. Yang mana kita sekarang ini berada dalam kursus tahsin solat yang dianjurkan oleh Unit Pendidikan Islam Kolej Matrikulasi Kelantan. Yang mana bahagian ini bahagian penjelasan tentang solat itu sendiri. Bagaimanakah kita sebagai seorang Islam sudah tentulah wajib tahu tentang makna semayang, kepentingan semayang, hikmat semayang, supaya kita dapat laksanakan dengan penuh khusyuk sebagai lambang hamba kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaya ini dalam bahasa Melayu, dia terdiri daripada dua perkataan, iaitu sembah, yang kedua yang. Yang itu dalam bahasa Sanskrit sebenarnya disebut sebagai yang bermaksud Tuhan. Sembahyang bermakna sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Dalam Islam, sembahyang adalah sembah Tuhan. Adapun dalam bahasa Arab pula sembahyang itu disebut as-salah. As-salah dengan makna ad-du'a. Sembahyang penuh dengan doa dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalau syarak sebut sembahyang ni enggak, iaitu segala perbuatan, perkataan yang dilakukan, perkataan, perbuatan yang kita lakukan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salah. Itu makna semaya. Jadi kita sebagai Islam sudah tentulah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadat solat ni 5 kali sehari, iaitu semaya subuh, semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib dan semaya isyak. Itu hak wajib. Manakala yang sunat-sunat banyaklah, rawatibnya, solat tahajudnya, solat duha dan sebagainya. Jadi sudah tentulah kita sebagai orang Islam ni sudah tentulah sekurang-kurang kena semaya 5 kali sehari. 5 kali sehari itu wajib. Dalam apa keadaan sekalipun. Kita sakit macam mana pun, tak boleh tinggal semaya ni. Sebab itulah dalam Islam dia suruh kita semaya dalam keadaan berdiri bagi orang yang sihat. Tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh mengiring. Tak boleh mengiring, terletak. Selagi nyawa ada dalam badan kita, selagi itulah kita diwajibkan menunaikan ibadat sembahyang. Bahkan paling last sekalipun dengan hati pun kena sembahyang juga. Gitu. Sembahyang ni juga adalah satu fardu, satu kewajipan yang kalau kita tak buat, ulama sebut dalam kitab fiqhus salah, kita tu dia ibarat lebih teruk daripada iblis. Oh, bahaya. Lebih teruk pada iblis. Sebab dia kata iblis ni dia kufur kepada Allah dengan sebab dia tak mahu sujud kepada ada tu manusia. Sedangkan orang yang tak mahu sembahyang ni, orang itu tak mahu sujud kepada Allah. Allah yang mencipta manusia itu. Jadi di situlah betapa teruknya orang-orang yang malah ataupun engkar daripada melakukan ibadat solat itu. Maka dia lebih teruk pada iblis, tuan-tuan. Pelajar sekalian, sedarlah, jangan sekali-kali kita abai, jangan sekali-kali kita tinggal sembahyang 5 kali seharinya, bukan banyak. Bahkan kalau kita nak banding sembahyang ni macam satu kemah lah. Kemah yang terdiri pada 3 bucu. Hak tiar tengah tu sembahyangnya. Ada pun syahadah duduk dalam tanah tak nampak tu, ngunjai dia tu tiar seri tu. Ada pun tiar tiga lagi tiar hak bucu-bucu tu seperti haji, zakat dak. Gitu, puasa. Jadi kalau satu kemah tu tiar tengah tak ada. Boleh tumbas aku tak panggil kemah lagi, aku tak panggil kemah. Tak. Tapi kalau hajinya tak ada, tiar bucu tu tak ada, haji tak pergi buat lagi, orang masih lagi panggil kemah, tapi kemah yang tidak sempurna. Begitulah kedudukan semaya dalam Islam kita ni. Bahkan kata Nabi juga, semaya ni seperti pala pada jasad, pada tubuh kita.
Jadi kalau jasad kita ada comel tapi tak ada kepala, jadi kijau. Orang tak panggil orang, orang panggil hatu. Sebab manusia ni yang paling penting adalah kepala, otak dia tu. Sebab otak lah yang nak memimpin. Yang nak memimpin seluruh panca indera dia. Jadi semaya ni lah yang akan memimpin panca indera dia supaya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu rukun Islam ni sebenarnya ada 5. 5 rukun Islam ni sebenarnya dia menunjukkan bahawa setiap rukun itu mendidik diri kita ni. Macam syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah ni sebenarnya kita mendidik hati kita supaya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semaya. Semaya ni adalah mendidik seluruh panca indera kita, tangan, kaki, mulut, hidung, semua supaya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah masa kita sujud, masa semaya itu kita kena semua anggota tubuh kita sujud. Sebab apa? Sebab kita nak didik dia supaya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam semaya, bahkan di luar semaya itu akan datang. Sebab tu di antara objektif semaya Allah sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu mendidik, mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara fahsya dan munkar. Jadi mencegah tangan dia, mata dia, mulut dia melakukan perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peranan semaya. Adapun zakat, ia mendidik harta kita supaya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga nafsu, puasa mendidik nafsu kita supaya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang, manusia ni dia ada 4 perkara ni. Dia ada hati, dia ada panca indera, fizikal, dia ada nafsu, dia ada harta, sikit banyak tak kira lah. Jadi 4 benda tadilah yang mendidik untuk menjadi manusia yang sempurna. Hati syahadah mendidik hati, semaya mendidik panca indera, lepas tu zakat mendidik harta, puasa mendidik nafsu, dan yang kelima yang terakhir, rukun yang kelima haji. Haji ni ialah menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mendapat haji yang mabrur, untuk menjadi tetamu Allah, sudah tentulah fizikal kita terdidik dengan semaya, harta kita terdidik dengan zakat, ada nafsu kita terdidik dengan puasa. Barulah layak sebenarnya kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau pergi Mekah dapat haji mabrur, bukan haji malburu.